Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini semua pelajar sihat ke? Waalaikumsalam, sihat sir? Waalaikumsalam, sihat sir? Waalaikumsalam, hari ini saya kurang sihat sir. Waalaikumsalam, saya pun rasa kurang sihat sir. Oh ya ke? Tak mengapa, hari ini saya cuma ingin membincangkan satu topik dengan kalian semua. Topik apa tu sir? Tajuknya ialah kosmetik mesra wuduk. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan mesra wuduk? Ada sesiapa yang boleh jawab? Saya sir, apa yang saya faham, maksud mesra wuduk ialah mudah dicuci dan mudah untuk ditanggalkan. Tapi bukannya tidak perlu dicuci sebelum mengambil wuduk. Dan produk mesra wuduk ini juga perlu ditanggalkan semua lapisan foundation, bedak, lipstick, eyeliner, blusher, eyeshadow dan mascara. Dan perlu dicuci sebersihnya sehingga tanggal keseluruhan. Produk mesra wuduk ini juga tidak mengandungi silikon dan ia mudah dicuci dan mudah untuk berwuduk. Ia juga tidak bersifat waterproof dan juga menggunakan bahan-bahan semula jadi sekaligus dapat merawat kulit kita. Apa yang dimaksudkan dengan silikon? Silikon adalah bersifat waterproof, ibarat lapisan plastik di atas kulit untuk makeup bertahan lebih lama di wajah dan susah ditanggalkan walaupun menggunakan sabun dan makeup remover. Ia juga perlu dicuci banyak kali sebelum berwuduk. Berkemungkinan wuduk boleh tidak sempurna dan solat kita tidak sah. Tepat sekali Najamuddin. Bolehkah awak terangkan definisinya sekali? Boleh sir. Sebahagian pengeluar produk kosmetik mesra wuduk mendefinisikan bahawa produk mesra wuduk sebagai produk yang mudah untuk ditanggalkan. Caranya, ia hanya membasuh muka dengan air sahaja serta tidak perlu kepada sabun khusus untuk menghilangkan solikan di muka bagi tujuan untuk mengambil wuduk. Adapun kebanyakan produk kosmetik yang tidak mesra wuduk adalah sebaliknya, iaitu susah untuk ditanggalkan dan memerlukan sabun khusus untuk ditanggalkan. Dan ada juga jenis produk yang bukan mesra wuduk dan ia teramat susah untuk ditanggalkan sehingga perlu dibasuh berkali-kali untuk menghilangkan solikan di muka. Sebahagian lain pula hanya menggunakan kapas dan peluntur solikan. Berdasarkan kajian dan pemerhatian saya, ia dapat dirumuskan. Definisinya ialah produk kosmetik mesra wuduk adalah produk mudah dihilangkan agar tidak menghalang air wuduk untuk sampai ke kulit. Walaupun begitu, produk yang diiktiraf sebagai mesra wuduk oleh syarikat-syarikat yang tertentu tidaklah menjamin ketelapan air wuduk untuk sampai ke kulit. Namun, ini memerlukan perbincangan yang lebih khusus. Terima kasih atas perkongsiannya Najamuddin. Seterusnya Irfan, boleh tak kamu terangkan hukum dan fatwa yang berkaitan dengan kosmetik mesra wuduk? Baik sir, saya jelaskan hukum dahulu. Menurut pendapat jumhur ulama, mereka telah bersepakat dengan menetapkan syarat sah wuduk hanya pada 4 tempat dan antara salah satu syaratnya ialah menghilangkan apa-apa yang menghalang air daripada menyentuhi anggota wuduk. Sebagai contohnya, apabila seseorang berwuduk, hendaklah tidak ada di atas anggota yang wajib wuduk itu sesuatu yang menghalang daripada sampainya air menyentuhi kulit seperti dinding, lemak dan sebagainya. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan daripada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berkaitan dengan soalan hukum menghilangkan cat di kuku ketika berwuduk, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini ditanya, adakah wajib bagi saya menghilangkan cat kuku ketika berwuduk? Maka Syekh itu pun menjawab, ya, sesungguhnya engkau telah pun menjawab dengan sendirinya. Selagi mana engkau mengatakan ia adalah cat yang menghalang air daripada sampainya ke kulit, maka wajib engkau menghilangkan ketika mengangkat hadas kecil atau besar. Adapun inai tidak mengapa. Wallahu a'lam. Maka berdasarkan pandangan-pandangan para ulama di atas, dapatlah disimpulkan di sini bahawa sekiranya produk kosmetik mesra wuduk tersebut merupakan satu produk yang menyebabkan air wuduk tidak dapat menyentuhi kulit dan mengalir, maka tidak sah wuduknya. Adapun jika produk tersebut ialah produk yang mudah dihilangkan zatnya pada mana-mana anggota wuduk dan air dapat menyentuhi kulit serta mengalir, maka sah wuduknya walaupun ianya meninggalkan sedikit kesan dan warnanya. Itu dia sir. Bagus Irfan.
siapa yang boleh bagi saya contoh tentang kebaikan produk kosmetik mesra wuduk? Boleh saya jawab, Sir? Silakan Wahidah. Contoh produk mesra wuduk ialah Nuraisa Beauty. Siapa Nuraisa ni? Ia merupakan satu jenama produk buatan Malaysia yang diasaskan oleh Puan Nuraini Zulkifli. Produk Nuraisa menggunakan 100% bahan semula jadi tanpa bahan kimia sebagai bahan ramuan dan dihasilkan di kilang bertaraf JMP serta mendapat kelulusan halal JAKIM. Kenapa produk Nuraisa Beauty dikenali sebagai mesra wuduk? Ini kerana pengguna tidak perlu mencuci muka menggunakan face wash sebelum berwuduk. Bilas muka dengan air juga sudah memadai untuk menanggalkan sisa-sisa makeup. Manakala bagi kelebihan kosmetik mesra wuduk pula ialah ia semestinya bakal digemari oleh ramai pengguna terutamanya yang beragama Islam. Ini kerana ia mudah untuk dibersihkan dan ditanggalkan apabila hendak berwuduk dan menunaikan solat. Pengguna juga tidak memerlukan sabun yang khusus untuk menanggalkan solekan berbanding dengan produk yang bukan mesra wuduk yang agak sukar untuk dibersihkan jika hanya bilas muka dengan menggunakan air sahaja. Dan selain itu, dengan adanya produk kosmetik mesra wuduk, pengguna yang gemar memakai alat solekan tidak lagi perlu risau dan was-was seandainya alat solekan yang dipakainya itu menghalang air wuduk dari sampainya ke permukaan kulit. Bagi mereka yang hendak keluar rumah pula dan terpaksa solat di luar, mereka tidak lagi perlu membawa segala peralatan ataupun sabun pencuci muka untuk menanggalkan solekan apabila hendak berwuduk. Terima kasih Wahidah atas penerangan dan contoh yang kamu berikan tadi tentang produk kosmetik. Seterusnya, apakah isu semasa tentang produk kosmetik? Anda boleh beri penjelasan? Isu semasa yang dapat dikaitkan di sini ialah isu penyalahgunaan label mesra wuduk, di mana ia melibatkan sebuah syarikat kosmetik yang bernama Elina Kosmetik Sendian Berhad. Nama syarikat ini telah diguna pakai oleh sebuah syarikat palsu yang menghasilkan beberapa produk yang hampir sama dengan syarikat Elina Kosmetik Sendian Berhad ini. Jadi, apakah perbezaannya? Perbezaannya adalah pada label mesra wuduk, di mana syarikat Elina Kosmetik menggunakan label yang asli, manakala syarikat yang palsu ini pula menggunakan label mesra wuduk yang palsu. Hal ini demikian kerana produk yang dihasilkan oleh syarikat palsu ini mencampurkan bahan-bahan kosmetik yang halal dengan yang tidak halal, iaitu gelatin dari rebusan kulit dan tulang babi. Syarikat palsu ini cuba untuk menarik minat pelanggan, terutamanya Muslim dengan label tersebut. Syarikat ini juga disyaki tidak berdaftar di bawah SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, terima kasih Syamil atas penjelasan yang kamu berikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan yang kamu ingin tanya tentang produk kosmetik ataupun berkenaan dengan produk kosmetik mesra wuduk? Okey kelas, kalau dah tak ada apa-apa soalan dan dah jelas tentang produk kosmetik mesra wuduk, sampai sini sajalah pembelajaran kita untuk hari ini tentang produk kosmetik mesra wuduk. Kita akan sambung tajuk yang seterusnya di minggu yang akan datang. Okey kelas, last sekali jaga diri, duduk rumah, jangan keluar ke mana-mana kecuali ada urusan yang penting. Yang ketiga, jangan lupa siapkan assignment yang telah saya kasih. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Sir.